Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saidah Saleh, top fan kita yang bahagia, Ustaz Syafiq Murad, Yang Mulia Tengku Murni, Waalaikumsalam warahmatullahi, top fan kita Faris Nispar, Cikgu Ani, Cikgu Ain, Samsul Latif, Ummu Aisyah, top fan kita Adliah Hanim, Syahrum Syari, top fan kita Izwati Ibrahim, Hamidah Abdullah, Isya Aziz dan semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Terima kasih kepada Zazan Travel kerana sudi menaja kuliah tafsir kita untuk kesekian kalinya. Mudah-mudahan Ustaz Faiz Mukhtar bersama-sama kita pada malam ni, Syafina Muhammad Saleh, Misah Talib, Unsa Ansi, Saadia Adullah dan semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Walaupun saya tak melihat tuan-tuan, mudah-mudahan kita tergolong dalam hadis Nabi yang Nabi telah sabdakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimur rahmah wa ghashiyatuhumus sakinah wa hafathumul malaika wa zakarahumullahu fiman indah. Dalam hadis sahih ini Nabi SAW telah bersabda, tidak berhimpun satu golongan untuk membaca ayat-ayat Allah, mengkaji bersama, melainkan Allah beri kepada mereka ni rahmat, sakinah, dan Allah menghadirkan malaikat-malaikat untuk mendoakan bagi mereka, dan Allah menyebut-nyebut nama mereka di sisi hamba-hambanya yang mulia di langit. Haji Hafizah, Syamsul Latif, Khawla Humaira, Hasna MJ, semua yang hadir pada malam ni ya. Tak sempat saya nak sebut nama semua. Terima kasih tuan-tuan. Mudah-mudahan dapat share kepada seramai orang yang kita kenal. Ya, Puan Yad Abdullah, alhamdulillah tahniah kerana dapat tafsir yang baru. Ya, terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan yang sangat mulia, sangat dermawan, yang telah membantu teman-teman, kawan-kawan yang tak mampu memiliki tafsir Ibnu Kathir ini. Saya doakan supaya dimurahkan rezeki, diajar Nabi SAW, barakallahu fima anfaqta wa fima amsakta. Dalam hadis Nabi mendoakan untuk sahabat-sahabat yang memberikan infak untuk orang lain dengan sabda Nabi, barakallahu fima anfaqta wa fima amsakta. Moga Allah memberkati tuan pada apa yang diinfakkan dan apa yang disimpan, apa yang dimiliki. Terima kasih ya, tahniah Syah Syaris dan Saimah Adam. Dan ada memberikan cadangan kepada saya supaya kita mewar-warkan seandainya ada kalangan jemaah kita yang sakit, yang uzur, ada keluarga kita yang sedang ditimpa musibah, tolonglah maklumkan kat sini bagaimana sahabat-sahabat boleh bantu. Kita memberi keutamaan kepada mereka yang hadir dalam liqa fikri kita, liqa kuliah kita, liqa ilmi yang kita adakan. Kita utamakan yang hadir dalam kuliah ni tuan-tuan yang menjadi ahli lebih-lebih lagi menjadi keutamaan. Jadi malam ni saya nak mengajak tuan-tuan untuk meneroka hebatnya ilmu Allah SWT yang Allah bawakan kepada kita melalui ayat ke-107, secebis daripada ilmu yang diberikan untuk kita, dan seterusnya ayat berikutnya. Bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibnu Kathir yang warna biru ni, sila buka jilid yang kelima, muka surat 383. Ya, Nur Azaz Zulkifli, Salina Salihan, Zaulah Jantan, Zek M, Yad Abdullah, semua yang hadir bagi memiliki tafsir Ibn Kathir. Intan Suraya, top fan kita, sila buka jilid yang kelima, muka surat 383. Kita sedang membincangkan ayat-ayat penghabisan dari surah Al-Isra. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. صدق الله العظيم. Ayat 109 ni kalau kita ada peluang kita buat sujud tilawah namanya ya. Kalau kita sujud di luar sembahyang namanya sujud tilawah. Kalau kita dalam sembahyang contohnya tarawih atau mungkin mulai kita jumpa tanda seperti mihrab ni,
adalah tempat untuk sujud. Sujud tilawah kalau dalam Quran. Kalau dalam bacaan harian kita panggil sujud tilawah. Kalau dalam sembahyang kita panggil sujud sajdah. Baik, berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Sungguhnya orang yang diberikan pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur di atas muka mereka sambil bersujud, dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Dan mereka pun menyungkur di atas wajah mereka sambil menangis, dan bertambahlah khusyuknya. Jadi Allah firman kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang kafir tentang Quran yang kau bawa kepada mereka, aminu bihi aw la tu'minu, berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah beriman. Maksudnya kalian beriman atau tidak beriman sama saja bagi Allah. Ia tetap merupakan kebenaran dan diturunkan, telah disebutkan pada zaman-zaman terdahulu melalui kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul sebelumnya. Oleh kerana itu dia berfirman, innal ladzina utul ilma, sungguhnya orang yang diberi pengetahuan sebelumnya, iaitu orang-orang saleh dari kalangan ahli kitab yang berpegang teguh kepada kitab mereka, menegakkan serta tidak mengganti dan mengubahnya. Idza yutla alaihi, apabila dibacakan untuk mereka, yutla alaihim, iaitu Al-Quran itu, yakhiruna li azqani sujada, mereka tersungkur di atas wajah mereka sambil sujud. Azqan jamak daripada zaqnun ataupun ziqnun, iaitu bahagian bawah dari dagu. Iaitulah sujud kepada Allah sebagai bersyukur dengan apa yang dianugerahkan kepada mereka, dijadikan mereka orang yang beriman, mengetahui para rasul diturunkan kepada mereka dan diberikan kepadanya Alkitab. Oleh kerana itu mereka berkata, Subhana Rabbina, Maha suci Allah, penghormatan dan sanjungan atas kekuasaannya yang maha sempurna, dan bahawasanya dia tidak pernah menyalahi janji yang telah dijanjikan kepada mereka melalui lisan para nabi-Nya terdahulu, mengikuti mengenai perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu mereka pun berkata, Subhana Rabbina in kana wa'du Rabbina la maf'ula, Maha suci Tuhan kami, sungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Dan selanjutnya firman Allah, wa yakhiruna azqani yabkun, dan mereka menyungkur atas muka sambil menangis, iaitu mereka merupakan satu bentuk ketundukan kepada Allah sekaligus keimanan dan pembenaran terhadap Al-Quran dan juga Rasulnya. Wa yaziduhum khushu'a, dan bertambahlah khusyuk, iaitu bertambah iman dan penyerahan diri. Firmannya wa yakhiruna merupakan ataf sifat atas sifat yang lainnya. Muslimin-muslimat ini mulia Allah sekalian, kalau kita lihat dalam kitab-kitab tafsir, contohnya tafsir Fakhr Razi, tafsir Kabir, tafsir Imam Qurtubi, tafsir Imam Suyuti dan Nurul Mansur, dikemukakan kisah tentang ayat ini adalah ketika Nabi SAW ditemui oleh sebahagian daripada para ahli kitab. Golongan ahli kitab ini datang bertemu dengan Nabi SAW dan bertanya kepada baginda tentang Islam. Lalu Nabi SAW pun telah berkata kepada mereka, kepada ahli kitab ini, la tusyriku billahi syai'a, wa la taznu, wa la taqtulu nafsa allati haramallahu illa bilhaq, wa la tasriqu, wa la tasharu, wa la tamshu bari'in ila zi sultan fayaqtuluhu, wa la ta'kulu riba, wa la taqzifu muhsanatan. Dalam awqal, wa la tafiru minaz zahf. Dalam satu peringatan Nabi, datang orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah ketika Rasulullah sampai di Madinah. Ini ayat dikatakan sebagian para ulama tafsir turun ketika Nabi berada di Madinah. Yahudi datang bertemu dengan Nabi SAW, bertanya kepada Rasulullah tentang apakah itu Islam. Maka Nabi pun menjelaskan, yang pertama tidak boleh syirik kepada Allah, yang kedua tidak boleh berzina, yang ketiga tak boleh membunuh manusia melainkan dengan ketetapan yang Allah tetapkan, yang kita telah belajar dahulu, sama ada orang itu membunuh orang lain, ataupun orang itu murtad, ataupun orang itu berzina bila dia sudah berkahwin, maka itu sahaja kebenaran untuk melakukan hukuman bunuh ke atas seseorang mereka. Kemudian Nabi menyatakan lagi tak boleh mencuri, yang keempat. Yang kelima, tak boleh melakukan sihir. Yang keenam, tidak boleh kamu pergi kepada seseorang raja mengadakan berita fitnah terhadap seseorang yang lemah di kalangan kamu, lalu raja ataupun orang berkuasa ataupun mengambil tindakan terhadap orang lemah itu dibunuhnya. Yang ketujuh, tidak boleh makan riba. Yang kelapan, tidak boleh menuduh seseorang perempuan melakukan perbuatan zina. Yang kesembilan, yang terakhir sekali, iaitulah kamu tidak boleh lari dari medan peperangan. Sebaik saja Nabi bersabda kepada mereka tentang inilah Islam secara simple, inilah dia kefahaman kamu pada Islam, inilah konten Islam yang sebenarnya. Maka golongan Yahudi ini pun mencium tangan dan kaki Nabi SAW. Lalu mereka pun berkata, wallahi nashhadu annaka nabiyyun la nabiyyun, wahai Muhammad, kami bersaksi kepada Allah bahawa sebenarnya engkau ini memang sebenar-benarnya Nabi Allah. Mereka pun menangis.
Tapi Nabi bertanya kepada mereka, kenapa kamu tidak masuk Islam? Mereka menjawab, inna nakhafu in aslamna an taqtulana al-yahud. Wahai Rasulullah, kami beriman denganmu, tapi kami takut nak menyatakan keislaman ini, kerana bila kami mengisytiharkan keislaman, orang-orang Yahudi akan membunuh kami, keluarga kami. Inilah perkara yang sama berlaku sebagai satu kekangan kepada bukan Islam untuk masuk Islam. Berbagai usaha telah dilakukan oleh orang Islam ke timur, ke barat, dalam hutan, semua mereka berdakwah. Kerja-kerja dilakukan oleh jabatan agama negeri, tiap-tiap negeri hebat sekali oleh para pendakwahnya, tak termasuk ustaz-ustaz yang terlibat di NGO. Mudah-mudahan kerja mereka ikhlas. Jadi kerja untuk mengislamkan orang ni kerja mujahadah yang hebat, lebih hebat daripada berjihad di jalan Allah. Maka antara kekangan yang dihadapi daripada zaman Nabi lagi oleh puak yang nak masuk Islam ini, kerana bimbang kekeluargaan mereka terputus, bimbang diambil tindakan tertentu oleh keluarga mereka, sama ada dibunuh, dianiaya, disihir, disantau dan sebagainya. Jadi mereka pun menangis, berkata kepada Nabi SAW, mereka masuk Islam tapi tak boleh nak nyatakan keislaman itu, tak boleh nak mengajak orang keliling lain masuk Islam, bimbang keselamatan terhadap diri mereka sendiri. Jadi memanglah Islam ni merupakan satu pegangan yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi SAW, dan dia akan mengalami tekanan daripada semua orang keliling yang bila Islam itu datang untuk bercanggah dengan hawa nafsu mereka. Ini satu riwayat dikemukakan oleh para imam tafsir, contohnya Al-Imam Suyuti dalam Ad-Durrul Mansur. Kemudian Allah mengajar kita dalam ayat yang dibincangkan di sini tentang sifat orang-orang beriman, iaitulah orang yang tak beriman, kamu menyeru apa kepada mereka pun mereka tetap tak beriman. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil azqani sujada. Kalau kamu bawa Islam ini kepada orang yang hatinya keras, telinganya sudah dipekakkan oleh Allah, hidayahnya sudah tertutup pintu hatinya, maka kerja ini tidak bermanfaat apa-apa. Tapi dakwah tetap engkau kena lakukan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu akan gembira melihat orang yang masuk Islam ini sifat mereka tawaduk. Bila Allah sebut perkataan di sini, yutla alaihim yakhruna lil azqani sujada, kata para ulama tafsir, mengapakah Allah SWT menyebut perkataan azqan dalam konteks ayat ini? Azqan ni kalau kita belajar bahasa Arab, muslim-muslimat, kata al-imam contohnya al-imam Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat, al-azqan ni jamak daripada perkataan zaqnun, iaitu tempat tumbuhnya janggut. Sebagian ulama seperti Al-Imam Asyuti menjelaskan, memahaminya dalam erti wajah. Ini dipanggil itlaqul juz' bermakna kul. Dalam bahasa Arab ada satu bahagian perbincangan dipanggil, kalau kita sebut satu merujuk kepada semua. Jadi sementara sebahagian para ulama lain memahaminya dalam erti wajah, seperti yang telah saya nyatakan tadi. Sebutan dagu ni kerana dagu ialah bahagian yang paling bawah daripada wajah. Jadi Al-Imam Al-Biqai menjelaskan, demikian juga Al-Imam Ibn Jauzi dalam tafsirnya Zadul Masir, bahawa ayat ini menggunakan huruf lam, lil azqan. Allah tidak menggunakan perkataan alal azqan. Kedua-dua ni huruf jar, tapi kedua-duanya membawa makna yang berbeza. Ala dengan lam, lil azqan. Kenapa Allah tak gunakan alal azqan? Ala ni mengisyaratkan bahawa kalau kita lihat li ni bagi digunakan oleh lil azqan, menandakan kekhusyukan yang menjadikan seseorang hamba itu, seorang manusia itu dikuasai oleh rasa penghayatan yang luar biasa terhadap keimanan, menyebabkan dia tersungkur jatuh dalam keadaan tak mampu nak menguasai dirinya. Jadi biasanya seorang yang tak dapat menguasai dirinya bila jatuh, maka yang pertama sekali akan menyentuh bumi kalau dia jatuh tersembam macam tu tuan, lagunya. Kerana dia tak perasan sangat membaca ayat itu sedih sayu hatinya, rasa malu sangat kepada Allah dan merasa penghinaan terhadap diri, maka dia tak dapat kontrol dirinya, dia jatuh. Yang mula-mula kena daripada wajah yang mulia itu adalah dagunya. Ini kata para a'immat tafsir, contohnya Imam Ibn Jauzi yang tafsir Zadul Masir, begitu juga Imam Al-Asfahani yang merujuk perkataan zaqnun ataupun azqan ni tadi tuan-tuan. Jadi bila seseorang yang tak dapat menguasai dirinya lantaran daripada rasa sedih, sayu, pilu, rasa bersalah, rasa hatinya yang keras itu menjadi lembut, lunak, maka dia terjatuh. Bahagian yang pertama yang terkena pada bumi ketika dia jatuh adalah dagunya. Kerana manusia secara logiknya tuan-tuan, refleksnya cuba untuk menghindarkan wajahnya daripada disentuh oleh sesuatu benda. Contohnya dia cuba, kalau jatuh dalam keadaan sedar, dia tentu akan menahan tangan dengan tangan.
Tapi bila dia tidak sedar dan rasa sayu menguasai diri, jatuhnya itu pun dia tak dapat nak kontrol, sehingga wajahnya yang mulia itu tersembam kena ke bumi. Jadi inilah dia, lantaran rasa pasrah, rasa tawaduk, redha, kasih, sayang, sayu, rindu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama tasawuf, tazkiyatun nufus, membincangkan perkara ini begitu mendalam, tuan-tuan dimuliakan Allah. Jadi pada ayat-ayat ini temui satu pengulangan perkataan menyungkur, tersungkur 2 kali disebut oleh Allah, iaitu pada ayat ni bila Allah nyatakan ya yutla alaihim yakhruna al-azqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna al-azqani yabkun wa yaziduhum khusyu'a. Jadi 2 kali Allah menyatakan perkataan wa yakhruna al-azqan. Kata Imam Ibn Ashur dalam tafsirnya Tahrir Tanwir bahawa menilainya sebenarnya jatuh tersungkur ini hanya sekali, tetapi dalam redaksi yang digunakan ini iaitu disebut keadaan mereka ketika sujud, meratap, menangis. Diulangi lagi perkataan menyungkur untuk maksud tentu, iaitu ketersungkuran mereka itu dalam keadaan menangis. Jadi Al-Biqai pula mengatakan ketersungkuran itu terjadi 2 kali. Yang tadi Imam Ibn Ashur mengatakan dia sebenarnya sekali, tapi yang babi taukid, mana mengukuhkan, menggambarkan kepiluan, kepasrahan yang ada dalam hati seseorang mukmin ketika dia sedang bermunajat kepada Allah itu. Manakala Al-Biqai mengatakan ia 2 kali, bahkan 2 kali merujuk kepada banyak, berulang-ulang, kerana dia rasa kemanisan bila berjumpa dengan Allah. Betapa tidak, tuan-tuan, kalaulah seseorang ini difahami, kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, kita dapat berjumpa dengan orang yang berkedudukan, berpangkat, katalah pemimpin, dia minta kita untuk hadir berjumpa dengannya pada waktu sekian-sekian, dan waktu tu memang dia free, ajak kita makan roti canai contohnya, waktu yang sangat lapang, menunjukkan dia ready untuk dengar apa permasalahan kita, tidak begitu formal, dan perkara itu berlaku berulang-ulang kali. Tentulah kita rasa syok, manjang, tuan-tuan. Jadi demikianlah seorang yang dapat bertemu dengan Allah, kemanisannya luar biasa, tidak terbayang sama sekali, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Iaitu bila dia dapat bertemu Allah, kesayuan menguasai diri sampai dia pun tidak sedar dia tu tersungkur berkali-kali, kata Imam Al-Biqai. Jadi ketika dia berada dalam dekatnya dengan Allah itu, kan dalam hadis sahih riwayat Muslim, Nabi bersabda, aqrab ma yakunu 'abdu ila rabbih kaunuhu sajidan fa'aksiru fi du'a. Sedekat-dekat seorang itu kepada Tuhannya sewaktu dia sedang sujud, maka banyakkanlah berdoa. Dalam mazhab Syafi'i meletakkan syarat kalau kita berdoa itu ada beberapa perkara. Yang pertama, doa bahasa Arab dalam sebutan kita. Kalau kita tak mampu menyebut dalam bahasa Arab, kita tak ada pengetahuan bahasa Arab, kita berdoa dalam hati kita. Tapi jangan sampai kita tertinggal pergerakan bersama imam seandainya kita sembahyang berjemaah, kerana kita mestilah mutaba'atul imam, tidak boleh mukhalafah imam, tak boleh musabaqah, tak boleh mukhalafah dalam bab, tak boleh muwafaqah dalam bab sembahyang dengan imam. Tuan-tuan ni nanti ada peluang kita bincangkan sedikit tentang konteks salat berjemaah. Jadi dalam keadaan yang digambarkan di sini oleh Imam Al-Biqai menulis kitabnya Nazmud Durar, bahawa pengulangan ini merujuk kepada kebarangkalian ia berlaku berkali-kali, kerana kemanisan si hamba ini bertemu dengan Tuhannya lebih hebat daripada keseronokan seorang dapat bertemu dengan orang besar, orang berpangkat untuk minta bantuan daripadanya dan sedang mendengar, memberi dengan perhatian terhadap apa permintaan yang kita ajukan. Jadi ayat ini mengisyaratkan bahawa Quran tidak memerlukan keimanan siapa pun, sama ada orang beriman atau tak beriman, ia kekal milik Allah. Allah tetap dengan kuasanya, tidak meluakkan sedikit pun menjejaskan pemerintahan Allah. Qul aminu bihi aw la tu'minu, kamu beriman ke tak beriman ke, itu tidak ada jadi masalah. Tidak ada sebarang kesan pun terhadap kekuasaan, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang beriman tetap akan selalu beribadah kepada Tuhannya. Dan kalau kamu ketinggalan kereta api dalam konteks ini, kamu tidak mahu sembahyang, kamu tidak mahu beribadah, kamu tak buat amal saleh, kamu nak murtad, tak beri kesan apa pun kepada Allah sama sekali. Jadi muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kalau kita lihat perkataan ini tadi, inilah yang merujuk kepada hebatnya ayat-ayat Allah SWT ketika membahaskan tentang sujud. Itu sebab dikatakan oleh Al-Imam Asyuti dalam tafsirnya Durrul Mansur, menceritakan keutamaan untuk kita merasa sedih, sayu, dan itu sebahagian daripada kaedah untuk menyucikan diri, kerana Al-Quran ini dan juga kitab-kitab samawi
semuanya turun dengan air mata, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dalam air mata artinya bila manusia mengkaji, menghayati isi kandungnya, dia akan rasa kebersalahan yang amat sangat. Automatically dia akan rasa sayu menguasai dirinya. Ya kan, dan tanda sayu ini adalah tanda iman. Itu sebab kalau kita baca dalam hadis-hadis Isra Mi'raj sebagai contohnya, diceritakan tentang halul malaika dalam satu hadis riwayat Ahmad, bahawa Anas Malik radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala annahu ra'a Mikail faqala li Jibril ma li la ara Mikail dhahikan qat qala ma dhahika Mikail mundu khaliqatin nar. Nabi melihat Mikail, Nabi kerap berjumpa dengan malaikat-malaikat yang unggul ini. Jibril, Mikail ini merupakan sahabat-sahabat teman-teman Nabi SAW. Maka Nabi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, kenapakah Mikail ni tak pernah senyum? Aku bertemu dia beberapa kali, tak pernah dia senyum. Maka jawapan Jibril kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, Mikail ni memang tak pernah senyum. Sejak diciptakan neraka, maka wajahnya ketakutan. Itu malaikat yang paling tinggi duduknya di sisi Allah SWT. Kata Imam Nawawi dalam Faidul Qadir, kata Azin Al-Iraqi, bahawa hadis ini sanadnya jaid, bahawa menunjukkan kepada ketakutan yang ada pada hati makhluk Allah yang sangat hebat seperti malaikat ini, menyedari kedudukannya, ketakutannya, nasibnya, padahal dia tidaklah, dalam arti kata malaikat ni tidaklah berdosa, kerana mereka memang tidak dijadikan nafsu dan mereka syahwat tidak ada, tapi dia pun takut. Jadi Mikail ni tak pernah senyum kerana takut. Dia mukanya sentiasa sedih, takut. Jadi sebab dalam hadis-hadis yang merujuk kepada ayat ini di kalangan para ulama membawakan kepada kita bahawa tiada kebaikan pada seseorang itu apabila dia tidak menangis kerana takutkan Allah. Jadi tiada kebaikan pada umat ini, pada seseorang itu bila dia baca Quran tapi hatinya tidak lunak dan tidak rasa bersalah terhadap maksiat-maksiat, kefasikan dan kekurangan hak-hak Allah yang telah pun dilakukan dalam kehidupan ini. Jadi tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, ini adalah ketakutan mereka. Itu sebab dalam hadis tadi yang banyak menceritakan keutamaan menangis ni tuan-tuan. Ainani la tamassuhu manar, ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Dua mata yang tidak akan sentuh oleh api neraka. Dalam hadis sahih ni Nabi sabda, iaitu yang pertama mata yang takutkan, menangiskan takutkan Allah. Yang kedua mata yang berjaga malam kerana menjaga agama Allah. Dan saya ucapkan tahniah kepada para polis, para tentera, janganlah dicemari pekerjaan kita dengan perkara maksiat, kerana saudara-saudari, tuan-puan berada dalam lapangan yang mempunyai peluang besar dan cerah di sisi Allah untuk mendapat syafaat di akhirat, selamat daripada neraka, kerana saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan berada dalam konteks hadis ini. Ainun tahrusu batat tahrusu fi sabilillah. Yang pertama tadi mata yang sentiasa menangis kerana takutkan Allah. Yang kedua mata yang berjaga malam kerana menjaga agama Allah, menjaga negara kerana Allah. Jadi para tentera, pengawal keselamatan, askar, polis sebagainya, hendaklah mengingat bahawa anda berpeluang cerah di sisi Allah. Walaupun gaji anda tak besar, tak mengapa, tapi hidup anda berkat kalau anda mengikhlaskan diri dan sebenar-benarnya. Ada cerita-cerita yang kita dengar tu, mudah-mudahan lepas musim PKP ini tak adalah terlibat lagi, bahawa orang berkenaan mengambil kesempatan minta daripada warga asing duit. Kadang-kadang nampak di depan mata kelakuan yang menyeleweng seperti itu. Moga Allah selamatkan kalian dari perkara ini, bahawa kalian sangat beruntung di sisi Allah kerana masuk dalam hadis orang yang akan selamat di akhirat daripada neraka Allah. Ada banyak hadis tuan-tuan. Sebagai contohnya, wa akhraj Ahmad fi Zuhud an Abi Jarrah an Abi Hazim an Nabi sallallahu alaihi wasallam nazal alaihi Jibril wa indahu rajul yabki faqala man hadha qala fulan qala Jibril inna nazinu a'mala bani adam kullaha il buka fa inna Allah yutfi'u bidam'ati nuhuran min nar jahannam. Satu hari Nabi diziarahi oleh Jibril AS, dan Jibril melihat seorang sahabat Nabi sedang menangis. Nabi ditanya oleh Jibril, wahai Muhammad, ni siapa ni? Maka jawapan Rasulullah, ini sahabat yang sedang menangis kerana mendengar Al-Quran dia menangis. Maka kata Jibril AS kepada Nabi kita Muhammad SAW, wahai Muhammad, beritahu kepada umatmu, sungguhnya kami para malaikat bertanggungjawab untuk menyukat
amalan anak Adam ini semuanya kami ada sukatan penilaian tertentu yang Allah telah tetapkan, melainkan menangis. Kerana menangis itu kami tidak tahu nak sukat bagaimana. Selain daripada puasa, menangis kerana takut ke Allah pun kami tak tahu nak nilai macam mana. Kerana Allah akan memadamkan dengan neraka Jahannam, dengan setitis air mata itu digantikan dengan banyaknya sungai-sungai daripada syurga untuk memadamkan api neraka. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ayat ini kita sedang bincangkan ni tuan-tuan, menceritakan ciri-ciri, sifat-sifat, kualiti yang daripada orang beriman ini, yang Allah tekankan mereka ni sentiasa masa sayu, sedih, takut. Ya, mereka berfikir tentang akhirat, maka dalam bab keduniaan mereka berlapang dada. Seperti yang telah kita bincangkan sebelum ini, mereka tidak berdendam dengan orang lain kerana mereka tahu ada akhirat yang akan memberikan semula hak mereka bila mereka kembali kepada Allah nanti. Kemudian hadis yang lain, wa akhrajal Hakim at-Tirmizi an-Nadhr bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu law anna abdan baka min fi ummatin al-umam la anjallahu tilkal ummata min nari buka'i zalikal abd wa ma min amalin illa lahu wazn wa sawabun ila ad-dam'a fa innaha tudfi'u buhuran min nar wa ma ighrakat 'aynuhu bima'iha min khashyatillah illa harramallahu jasadaha 'ala an-nar wa in fadat 'ala khaddihi lam yurhiq wajhahu qatrun wala dhillah. Dalam hadis Hakim Tirmizi, An-Nadhr bin Harith, Nabi SAW sabda menerangkan, kata Imam Suyuti membahaskan, mensyarahkan maksud ayat yang kita bincangkan ni, bahawa Nabi bersabda, seseorang yang menangis dalam keluarganya, dalam umat itu, dalam kumpulan itu, dalam bangsa itu, maka Allah akan menyelamatkan dengan tangisannya itu hamba itu, dan Allah SWT akan menimbang air mata yang mengalir itu kerana Allah, yang mengalir kerana Allah, dijadikan lautan untuk memadamkan api neraka. Kalau mata itu bergenang dengan air mata dan dia tidak gugur ke pipi, maka Allah SWT akan memberikan kepadanya kelebihan, diampunkan segala dosa-dosanya dan diselamatkan dia daripada neraka Jahannam. Kalaulah air matanya itu turun ke atas pipi, maka wajahnya itu tidak akan disentuh sedikit pun oleh kesusahan dan kesedihan akhirat. Qatrun wala dhillah, Allah tidak akan beri kepadanya penghinaan langsung. Kalau air matanya mengalir di atas pipi, maka memang sah-sahlah dia di syurga. Kalau air matanya bergenang dalam kelopak, mengenangkan dosa-dosanya, mengenang tentang kesalahannya, mengenang tentang kesilapannya, mengenang tentang kebaikan Allah padanya walaupun dia banyak melakukan maksiat terhadapnya, maka bergenang saja mata itu menyebabkan wajahnya, seluruh tubuhnya tidak disentuh oleh api neraka. Kalau ia mengalir di atas pipi, memang dia akan selamat daripada mendapat penghinaan di hari akhirat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, lagi Ibn Mubarak dan juga Ibn Abi Shaybah, Ibn Jarir, daripada Ibn Munzir, daripada Ibn Abi Hatim, An-Nabil A'la At-Taimi, inna man utiya min ilmi ma la yubkihi la khaliqun an kad utiya min ilmi ma la yanfa'uhu. Kalau seseorang itu diberikan ilmu tapi dia tidak menangis dengan ilmu yang diberinya itu, maka dia ni memang patut sangatlah tidak ada manfaat pada ilmu yang diperolehinya. Kerana ilmu ini membawa pada khasyah, tuan-tuan. Ilmu ni menyebabkan rasa kesedaran, rasa bertuhan, dan rasa dipantau, rasa dilihat, rasa segala tindak tanduk kita ni dalam pengawasan Allah. Maka kita yang kelihatan hebat pada mata orang ni, tuan-tuan, kerana Allah tutup aib kita, sedangkan Allah mengetahui kelemahan-kelemahan kita itu. Kalaulah kelemahan itu dibuka, maka tidak ada seorang pun yang akan bersahabat dengan kita. Kata Umar bin Abdul Aziz, kalau dosa ni punya bau yang tertentu, bau busuk contohnya, tentulah tak ada seorang pun akan mendekati kita lantaran busuknya tubuh kita kan dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi ayat ini menceritakan tentang ciri-ciri orang beriman. Sekali lagi, dalam bab tazkiyatun nufus, pembersihan hati, ia dimulakan dengan takhliyatun. Takhliyah ni berarti apa, tuan-tuan? Takhliyah ni berarti kita menghindarkan diri kita, membuang, melupuskan, apa istilah yang lain, kita menghilangkan semua sifat-sifat mazmumah daripada diri. Nanti datang tahliyah, iaitu kita menghias diri kita dengan sifat-sifat mahmudah. Kemudian kita sampai pada tarqiyah. Tarqiyah ni berarti kita meningkatkan diri kita dengan amal salih, mengejar peluang-peluang ketaatan kepada Allah yang belum kita lakukan, kita buat senarai semak,
supaya dapat memperbaiki diri kita, meningkatkannya ke makam yang lebih tinggi di sisi Allah SWT. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasih sekalian, bila kita lihat dalam ayat yang dibawakan di sini, dibentangkan oleh para ulama, maksud orang-orang yang beriman, ahli ilmu yang dipuji oleh Allah dalam ayat ini adalah mereka yang sentiasa ingat Allah, dan sujud dia tanda pasrah kepada Allah, dan sujud itu dia menangis, dan menangis itu tanda iman yang subur. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, para aimatil hadis membincangkan tentang menangis ni tuan-tuan. Sebagai contohnya Ibn Qayyim menceritakan menangis pun ada banyak kategori rupanya. Allahu Akbar, menangis ada banyak kategori. Saya pun baru saja baca tuan-tuan tangisan yang dimaksudkan dalam hadis Nabi, bagaimana anwa'ul buka wa asdaquha, jenis-jenis tangisan ini bincang para ulama. Kata Yazid bin Maisarah rahimahullah, al-buka min sab'ati asya'. Kata Yazid bin Maisarah, seorang ulama yang terkemuka, bahawa menangis ni ada banyak jenis, ada 7 jenis kata beliau. Yang pertama, al-buka min al-farah, menangis kerana terlalu gembira. Yang kedua, al-buka min al-huzni, menangis kerana kesedihan. Kemudian al-faza', al-faza' ni makna terkejut. Ar-riya' kerana riya', al-waja' kerana sakit, al-syukur kerana terlalu syukur, al-buka min khasyatillah. Dan yang ketujuh, menangis kerana takutkan Allah. Fazalika alladhi tudfi'u dam'a minha amsal buhur minan nar. Inilah yang dimaksudkan dalam hadis, yang akan memadamkan api neraka dengan lautan nilai penilaian air mata setitik itu di sisi Allah untuk memadam api neraka di akhirat. Kata Ibn Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, kitab Zadul Ma'ad ni satu kitab yang penting, yang bagus tuan-tuan, tentang sirah Nabi, perbuatan Nabi, isteri Nabi, keluarga Nabi, semua diceritakan dalam Zadul Ma'ad oleh Al-Imam Ibn Qayyim. Dan kitab ini ditulis oleh beliau ketika menaiki kenderaannya, sama ada bagal ataupun unta, dan perjalanan menunaikan ibadah haji. Beliau duduk di Damsyik. Dan kita, kalau tuan-tuan ada peluang nak melakukan ibadah kurban, yang kami cuba usahakan dilakukan di Damsyik itu tuan-tuan. Ibn Qayyim berasal dari Damsyik, pergi ke Mekah menaiki unta. Beliau menulis sirah Nabi ini di atas unta, dan beliau berkata dalam buku itu, berkali-kali minta maaf kalau dalam buku ni ada salah tulis, kerana aku tidak punya rujukan apa-apa, aku tulis semua daripada ingatan aku sahaja. Tapi keluarnya buku itu hebat tuan-tuan. Hebat sekali buku itu, Zadul Ma'ad. Saya tidak pasti apakah dia ada terjemahan dalam bahasa kita ataupun tidak. Jadi kata Ibn Qayyim dalam kitabnya, nangis ini ada berbagai jenis. Yang pertama, bukaul khauf wal khasyah, menangis kerana takut dan juga rasa gentar terhadap Allah. Yang kedua, bukaul rahmah wa riqqah, menangis kerana rasa sayang dan juga rasa lembut hati yang lembut, teringat kisah-kisah para sahabat sebagai contohnya, maka ia melembutkan hati. Kemudian bukaul mahabbah wasyauq, buka kerana rasa apa kita kata mahabbah, rasa sayang, rasa cinta dan juga rindu. Lagi bukaul farah wasurur, menangis kerana terlalu gembira dan juga seronok. Ini mungkin seorang ibu melihat anaknya, tunggu anaknya untuk berkahwin, anaknya datanglah jaga pilihan, pinang, gembira bukan kepalang, nangis dia. Kemudian buka jaza' min wurudil alam wa adam ihtimali, buka yang disebabkan oleh rasa tertekan, stres kerana penyakit dan tidak mampu untuk menanggungnya lagi. Dan buka huzun, menangis kerana rasa sedih. Jadi tuan-tuan dan hadirin dikasih sekalian, inilah yang dibincangkan oleh beliau. Dikatakan bahawa yang mana satu yang dimaksudkan dalam hadis Nabi SAW, menangis yang akan mendapat syafaat di akhirat dan menyebabkan seseorang itu selamat daripada neraka Allah. Ternyata nangis yang dimaksudkan itu menangis kerana takutkan Allah, rasa sedih, pilu atau kekurangan diri, dan teringat kita akan kembali pada Allah dengan bekalan yang serba kekurangan tuan-tuan. Perjalanan jauh tapi persiapan kurang. Ibarat kita nak mandu kereta pergi ke Johor Bahru, kita menaiki sebuah kereta yang lemah, kereta yang lama, kereta yang buruk, kereta yang minyaknya pun, kereta yang tak servis, minyaknya pun tak cukup, duit dalam wallet kita pun tidak ada. Kita fikir sampai ke tidak ke Johor ni. Jadi tuan-tuan dan hadirin dikasihi sekalian, itulah dia tangisan yang akan menyebabkan seorang ditinggikan darjatnya oleh Allah SWT. Tangisan yang akan menyebabkan seseorang itu
menjadi mulia di sisi Allah. Tangisan yang akan memadamkan dengannya neraka Allah SWT. Jadi ayat yang kita bincangkan ini adalah ayat yang menyentuh perasaan para salafus salih. Itulah di kalangan mereka dia sedang ketawa. Ketawa bukanlah dilarang, saya cerita semalam, tapi ketawa yang berlebihan, yang terkeluar kah. Maka ditegur Nabi SAW. Nabi hadir ketika melihat para sahabat sedang ketawa. Nabi pun bersabda, "Lau ta'lamuna ma alam la dhahiktum kathiran wa la bakaitum kathiran. La dhahiktum qalilan wa la bakaitum kathiran." Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu akan ketawa sedikit sekadar keperluan, dan kamu akan menangis banyak. Maka para sahabat mulai hari itu mereka menangis. Mereka takut bekalan mereka tidak cukup, padahal mereka merupakan ahlul qiyam. Padahal mereka merupakan ahlul siyam. Mereka adalah orang yang kuat qiyam, kuat siyam, puasa. Ahlul Quran, mereka mengkhatam Quran berkali-kali. Zikrullah mereka Masya Allah banyak sekali. Sedekah mereka banyak sekali. Tapi mereka tetap takut memandangkan perjalanan yang jauh, yang akan menarik ataupun melihat apakah bekalan mereka cukup atau tidak untuk melalui perjalanan jauh itu, seperti ibarat yang telah saya kemukakan tadi. Baik, insyaAllah nanti ada peluang kita bincang lanjut tentang perkara ini. Kemudian ayat ke-110, Qulillaha awidur rahman ayyama tad'u falahul asma'ul husna wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila. Ayat yang ke-110 tuan ya. Dan ayat yang terakhir untuk kita renungi, wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhull wa kabbirhu takbira. Ayat yang ke-110 maksudnya serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Jangan kamu mengeraskan suaramu dan salat, dan jangan kamu merendahkannya, dan carilah jalan pertengahan di antara kedua itu. Dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak memiliki anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia bukan pula hina, memerlukan penolong, dan agungkanlah dia dengan pengaguan yang sebenar-benarnya. Tuan-tuan rujuk pada jilid ke-5 muka 385 tafsir Ibn Kathir. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik yang mengingkari sifat rahmat bagi Allah dan menolak menamakannya dengan Ar-Rahman, serulah Allah ataupun Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai asmaul husna. Tidak ada perbezaan di antara penyebutan kamu dengan sebutan Allah atau Ar-Rahman kerana memiliki asmaul husna. Telah diriwayatkan Imam Kahul bahawasanya ada seorang dari kaum musyrik yang mendengar Nabi dan Rasul mengucapkan Ya Rahman, Ya Rahim. Lalu orang itu beranggapan Nabi telah menyeru lebih daripada satu nama, bermakna Nabi memiliki lebih daripada satu Tuhan. Lalu Allah menurunkan ayat ini seperti riwayat Ibn Abbas, diriwayatkan oleh Ibn Jarir. Antara asbab nuzul ayat ini kata para ulama tafsir, contohnya Imam Suyuti mengatakan, Qurtubi, Al-Imam Al-Fakhrazi, Al-Imam Ibn Jarir Tabari mengatakan bahawa ada beberapa sebab mengapa turunnya ayat ini ketika Nabi sedang, ayat ni merupakan ayat Makiyah, Nabi berdoa ketika dekat dengan Kaabah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya, maka tiba-tiba seorang Arab yang berada dekat dengan Nabi berkata, Muhammad ini berkata kita meminta kepada Tuhan yang banyak, kita punya Tuhan yang ramai, sekarang dia pun ada dua Tuhan. Arab ni kata. Maka tuan-tuan yang boleh kata sekalian, Nabi berdoa Ya Rahman, Ya Rahim. Dia mengingatkan, dia merasakan bahawa Rahman Rahim ni dua orang Tuhan. Jadi Allah Taala menurunkan ayat ini bagi menjelaskan apa sahaja nama yang Allah miliki, kamu boleh memanggil dengannya. Ya Allah ke, Ya Rahman ke, Ya Rahim ke. Kerana Nabi pun berdoa seperti dalam riwayat dikemukakan oleh tafsir Adul Mansur sebagai contohnya. Dengar baik yang saya sebut di sini tuan-tuan ya. Faja'ala yaqul Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Fasami'ahu ahlu Makkah fa'aqbalu alaihi fa'anzalallahu qulidu'ullaha awidur Rahman. Akhrajahu Ibn Abi Hatim wa Ibn Mardawai an Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini riwayat Ibn Hatim dan juga Ibn Mardawai dengan sanad yang jayyid daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi berdoa Ya Allah. Lafaz mufrad tuan ya, lafaz jalalah Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim dalam hadis ini. Maka orang Arab musyrikin yang ada mendengar berkata, tengok Muhammad, dia minta kepada Allah, dia kata Allah saja, ni sekarang ada tiga orang pula. Allah, Rahman, Rahim ni apa ni? Ya, maka Allah pun menurunkan ayat menyatakan bahawa Rahman ke, Rahim ke, Ya Allah ke, itu semua nama Allah.
Kata Al-Imam Mutawalli Syarawi dan tafsirnya, tafsir Syarawi, kalau seseorang itu mendapati dirinya lemah, sentiasa ditindas orang, jadi kita digalakkan untuk berdoa kepada Allah SWT dengan perkataan Ya Aziz sebagai contohnya, ataupun Ya Qawi. Kita boleh menyebut perkataan begitu secara mufrad, kata Imam Mutawalli Syarawi. Kalau orang itu memerlukan rezeki, boleh sebut banyak-banyak Ya Razak, Ya Latif bi'ibadihi sebagai contohnya. Ada sebuah hadis ketika Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu mengadu kepada Nabi bahawa dia punya hutang banyak, maka Nabi telah menganjurkan kepadanya untuk mengamalkan doa ini. Tuan-tuan, saya ijazah kepada tuan-tuan. Doa ni mudah aja, tuan-tuan boleh dengar dan tuan-tuan hafal insya-Allah. Nabi pesan kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk berdoa dengan doa ini, iaitu Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rahmanud dunya wal akhirah wa rahimuhuma tu'tihuma man tasha wa tamna'u minhuma man tasha irhamni rahmatan tughnini biha an rahmati man siwak. Ustaz Syafiq Murad tolong tuliskan nanti. Ya. Doa ini juga dianjurkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada putrinya Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku punya hutang besar sebesar gunung. Allah bagi aku cara untuk bayar hutang ini. Aku pun tak tahu daripada mana sumbernya. Bukan daripada faraid, bukan daripada harta pesaka. Tiba-tiba je aku dapat rezeki untuk bayar hutang pada kakak aku Asma. Jadi kalau engkau punya hutang yang besar, amalkanlah doa ini. Saya baca sekali, tuan-tuan dengar. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rahmanud dunya wal akhirah wa rahimuhuma tu'tihuma man tasha wa tamna'u minhuma man tasha irhamni rahmatan tughnini biha an rahmati man siwak. Ingat tuan, di awalnya kita boleh ingat Alhamdulillah. Ini Zawawi Ghazali masukkan. Cuba tengok sikit tulisan kat sini, tak ada baris. Allahumma ya malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya. Jadi seterusnya dalam riwayat dikemukakan oleh Al-Imam Al-Haythami dalam Majma' Zawaid dan Tabarani dengan sanad yang sahih setakat innaka ala kulli syai'in qadir rahmanud dunya wal akhirah wa rahimuhuma. Rahmanud dunya wal akhirah wa rahimuhuma tu'tihuma man tasha wa tamna'u minhuma man tasha yarhamni rahmatan tughnini biha an rahmati man siwak. Ya. Jadi nanti Ustaz Syafiq Murad tolong masukkan dengan barisnya dalam riwayat dikemukakan oleh Al-Haythami dalam Majma' Zawaid dan juga Tabarani dalam mu'jamnya, ini dengan sanad yang rijalnya siqat. Maknanya ilmu hadis mengatakan perawi-perawinya siqat. Jadi kata para sahabat, sama ada Muaz bin Jabal ataupun Abu Bakar As-Siddiq ataupun putrinya Aisyah radhiyallahu anha, kami belajar doa ini daripada Rasulullah, maka Rasulullah telah pun menunjukkan kepada kami jalan keluar daripada hutang-hutang, dan hutang-hutang yang kami alami dalam hidup diringankan oleh Allah, dimudahkan, bahkan Allah berikan harta untuk bayar hutang-hutang tersebut. Dengan syarat kena bersungguh-sungguh lah tuan-tuan. Jangan dapat bonus ketua halan wa jalan, buat tak tahu, buat tak ada nak bayar hutang orang. Ya, jadi ini adalah perkataan Rahman yang disebut dalam ayat ini. Qulillaha awidur Rahman. Jadi dalam konteks doa yang kita pelajari sebentar tadi, Allah menyebutkan Rahmanud dunya wal akhirah wa rahimuhuma. Rahmanud dunya wal akhirah wa rahimuhuma. Jadi perkataan Rahman yang disebut dalam ayat ini merujuk kepada satu nikmat yang besar yang Allah limpahkan kepada kita. Dengan sebab itu kata para ulama tafsir, contohnya Imam Mutawalli Syarawi lagi, itu sebab dalam banyak perkataan kita menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tak sebut Bismillahirlatifil khabir? Kenapa tak sebut Bismillahirazizil hakim? Kan nama-nama Allah belaka.
Kenapa Allah ajar kita siapa yang tidak menyatakan bismillahirrahmanirrahim pada awal satu amalan, fahuwa abtar, fahuwa aqta', dia terputus daripada mendapat keberkatan, tiada kebaikan padanya. Maknanya tiada bantuan daripada Allah, tiada imdad daripada Allah, tiada nikmat, pemberian atau sokongan, taufik, inayah daripada Allah. Dan bila kita menyebutkan bismillahirrahmanirrahim dalam amalan kita, dalam kehidupan kita, dalam apa juga tindakan kita, aktiviti kita, maknanya kita meminjam nama Allah yang penuh dengan rahmat itu, dan kita mengharap apa tindakan kita itu dalam ruang lingkup kasih sayang Allah SWT. Kerana Allah bila bertindak memberi kepada kita nikmat, tandanya rahmat, kasih sayang. Kalau dia bagi satu ujian, penyakit pun, padanya ada kasih sayang, ada hikmah di sebaliknya yang hanya diselami, mampu difahami oleh mereka yang mengerti. Berlainan daripada kita kalau kita berdendam dengan seorang, tindakan kita dah sembrono, dah tak betul dah tuan-tuan. Tapi Allah dalam pemberiannya ada kasih sayang, dalam hukumannya pun ada kasih sayang. Itu sebab setiap kali bila menyatakan tentang azab, masahum ta'ifun minal azab, Allah sentiasa menggunakan ayat menyentuh mereka sedikit kesusahan. Saya dah gambarkan pada tuan-tuan, kalau kita jarang air sebagai contohnya, masak air, kita nak tahu cerik itu dah panas atau belum, kita sentuh sikit. Kalau kita panaskan air nak gosok baju, kita nak pasti kena panas semua, kita sentuh sikit, tak adalah orang pergi pegang air itu tuan-tuan. Ini makna sentuh. Maka setiap kali ujian berlaku dalam hidup, sebenarnya ia tanda kasih sayang Tuhan untuk dekatkan kita dengan Allah. Dan contoh yang dikemukakan lalu saya berikan kepada tuan-tuan, kalau kita punya anak kan, anak kita belajar kat universiti, sayang kita pada anak kita, diminta sebulan kita nak bagi RM500 contohnya, setahun RM6,000. Adakah kita terus kreditkan akaun dia sebanyak RM6,000? Ataupun tiap-tiap bulan kita panggil dia datang jumpa kita, datang jumpa abang naik, abang nak tahu apa perkembangan kau sihat ke tidak, kereta apa bagi tu ada minyak ke tidak, boleh jalan ke tidak, duit kau cukup ke tidak. Kita nak tiap bulan dia datang jumpa kita, kalau tiap hari, tiap minggu. Kerana setiap kali dia datang itu ada aduan baru. Kita sebagai bapa, sebagai ibu rasa sayang kepada dia, seronok dia dapat jumpa kita, dapat tengok muka dia pun jadilah, kerana dia sebahagian daripada kita kan. Itu kasih sayang seorang manusia tuan-tuan. Dalam hadis sahih riwayat Muslim mengatakan kasih sayang Allah ni 9/10. Satu 1/10 tu dikongsi oleh semua makhluk yang dekat dunia ni, termasuk kita dan binatang-binatang buas sekalipun. Sehingga gajah yang besar tu tak pijak anak dia, harimau yang buas tu tak makan anaknya. Satu tu kongsi yang ramai. Maka inilah dia hakikat dalam kehidupan. Terlalu banyak perkara saya nak sentuh tuan-tuan. Saya tak mampu nak sempurnakan dua ayat yang terakhir ni. Maaf tuan-tuan ni, mudah-mudahan Allah beri pada kita peluang untuk mengkaji, menghayati, memahami, mengamalkan hidup kita, dan memakai nama-nama Allah itu dalam hidup kita, meminjamnya dan melaksanakan sifat-sifat Tuhan itu dalam kepimpinan kita, dalam pentadbiran kita, dalam kerja kita. Jadi bila sebut bismillahirrahmanirrahim, maknanya kalau saya bawa kereta bismillahirrahmanirrahim, saya bawa kereta dengan penuh kasih sayang. Saya tak langgar lampu isyarat, saya tak langgar orang, saya tak pakai telefon ketika memandu, boleh bahayakan orang. Sayang saya pada orang lain. Gitu sekali tuan-tuan, nampak tak? Sehingga kita nak sembelih pun sebut bismillahirrahmanirrahim. Apa ni sembelih binatang? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kerana dalam sembelihan itu Allah mengajar kita sayang pada binatang ni, gunakan pisau yang tajam. Itu ihsan namanya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Jadi kita minjam sedikit daripada rahmat Allah itu untuk dicurahkan dalam aktiviti kita, supaya bayangan ketuhanan itu mengalir dalam kehidupan kita tuan-tuan, supaya kasih sayang Tuhan itu sampai kepada segala aktiviti, tindakan dan juga kelakuan seharian kita. InsyaAllah ya tuan-tuan, saya sebanyak lagi perkara saya nak kongsi dengan tuan-tuan pada dua ayat terakhir surah Al-Isra' ni. Maafkan saya kerana tak dapat sempurna kemarin, walaupun saya berusaha untuk menyempurnakannya. Banyak lagi sentuhan-sentuhan ajaib yang dikemuka kepada ulama tafsir, saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Boleh tafsir Qurtubi, tafsir Durrul Mansur, masya-Allah banyak perkara padanya. Imam Mutawalli Syarawi panjang lebar pada ayat terakhir surah Al-Isra' ni, bagi kita memahami indahnya pembukaan dan penutup, keserasian yang luar biasa di antara pembukaan surah Al-Isra' dengan penutupnya. Permulaannya bermula dengan subhanallah dan akhirannya dengan suruhan untuk kita mengucapkan alhamdulillah kepada Allah. Bahawa Allah mengajar kita kalimah pendek tapi berat tak timbangan. Berarti dalam kehidupan ni tak ada seorang boleh menjadi alasan di akhirat nanti berkata, saya orang tak pandai ya Allah, saya tak tahu nak muji Allah bagaimana. Sedangkan si kaya,
Si bijak yang mungkin belajar tinggi, dia boleh mengubah ayat-ayat indah untuk memuji Allah. Mungkin berjilid-jilid tulisannya. Orang yang tak belajar tinggi mungkin tak tahu nak puji Allah, tapi itu semua tak berlaku kerana Allah mengajar kita semudah kalimah perkataan Alhamdulillah. Maka yang akan menyebabkan seorang tinggi kedudukan di sisi Allah di sudut kaifiyahnya dan juga kamiyahnya. Kaifiyahnya ikhlas, kamiyahnya pada bilangan. Bagaimana? Malam esok saya akan huraikan kepada tuan-tuan. Ya, harap tuan-tuan tak keberatan untuk terus kongsikan video ni kepada seramai orang keliling kita. Mudah-mudahan ada padanya satu cahaya di hujung terowong untuk mereka kembali kepada Allah bagi mereka yang lalai. Lalai itu selalu indah untuk mengubat jiwa-jiwa kita, tuan-tuan ya. Jadi setakat ini saja dulu, dan kita akan lihat kisah yang akan saya kemukakan berkaitan dengan ayat yang terakhir ni tentang kehidupan para sahabat dalam kuliah yang akan datang biiznillah dengan izin Allah SWT. Dan lagi doa-doa yang akan saya ajar di bahagian penutup surah Al-Isra ni, kesinambungan dan kesaksian yang luar biasa di antara ayat Allah ni. Mengapa permulaan dan akhirnya, mengapa ada pengulangan, semuanya akan saya jawab dalam kuliah yang terakhir malam esok insyaAllah daripada surah Al-Isra. Mudah-mudahan setakat ini saja dulu, yang baik semuanya daripada Allah, kelemahan milik manusia. Mudah-mudahan kita dapat baiki diri kita dari kelemahan-kelemahan yang ada. Dan bagi tuan-tuan yang ada masalah-masalah tertentu di kalangan ahli Facebook ini ya, tuan-tuan boleh hantar apa-apa saja permintaan tuan-tuan, insya-Allah kita akan cuba penuhi. Kita cuba untuk bantu ramai-ramai bukan saya, kita semua bantu. Saya melihat seperti yang dicadangkan dalam WhatsApp group kita, supaya kita bagi keutamaan kepada sesiapa yang hadir dalam kuliah ni. InsyaAllah mudah-mudahan ini cadangan yang baik. Dan ada sekiranya ada apa-apa soalan, boleh saya bantu untuk jawab pada kali ini tuan-tuan. Doa itu masuk dalam Facebook, ada baca doa lepas salat. Ya. Doa yang kita belajar tadi Alhamdulillah Ustaz Syafiq Murad dah masukkan baris kat sini. Mari kita tengok sama. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir rahmanud dunya wal akhirah wa rahimuhuma tu'tihuma man tasha' wa tamna'u minhuma man tasha' irhamni rahmatan tughnini biha an rahmati man siwak. Tengok terjemahannya. Ya Allah, milik seluruh kuasaan, Kau beri kuasaan pada siapa yang Kau kehendaki, Kau mencabutnya siapa yang Kau kehendaki, Engkau muliakan siapa yang Kau kehendaki, Engkau menghina siapa yang Kau kehendaki. Di tangan-Mu lah segala kebaikan, dan Kau Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai pengasih dunia dan juga akhirat, penyayang keduanya, Engkau memberi kepada keduanya dunia akhirat kepada siapa yang Kau kehendaki, menahan keduanya daripada yang Kau kehendaki. Rahmatilah aku dengan rahmat-Mu yang menjadikan aku tak memerlukan belas kasihan selain daripada-Mu. Ya Allah, indahnya ayat ini. Ya, Tabarani dan juga Al-Haytami dalam Majma'uz Zawaid dengan rijalnya siqat kata mereka. Baik tuan, terima kasih. Esok kita akan sambung lagi kuliah kita. Jangan lupa bagi tuan-tuan yang nak masuk ke sekolah dan anak-anak kita, mudah-mudahan tuan-tuan dapat melihat buku-buku yang kami terbitkan di Telaga Biru, buku-buku latihan topikal melibatkan berbagai-bagai subjek daripada 1 sampai darjah 6, termasuk UPKK, PSR dan juga PSRA. Bagi sekolah menengah daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5, semua buku kami terbitkan. Sains, matematik, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, geografi, sejarah, bahasa Arab, pendidikan Islam, semua ada insya-Allah. Jadi cikgu-cikgu, tuan-tuan perempuan, ibu bapa yang dimuliakan, cubalah lihat. Andai ada peluang untuk kerjasama ni berlaku, ya, kami mengharapkan sokongan tuan-tuan, kerana buku ni adalah karya guru-guru terpilih, guru cemerlang, guru kanan, jurulatih utama kebangsaan yang mengharapkan sokongan tuan-tuan agar mereka dapat berkarya lagi pada masa akan datang. Boleh hubungi teman-teman, pegawai saya yang ada dalam Facebook ni. Dan di samping itu, nak beritahu tuan-tuan juga, kami menerbitkan bahan manjawi yang kreatif oleh Ustazah Dalila, Ustaz Wan Azhar, yang insya-Allah akan bantu anak kita bukan saja membaca dengan baik, menulis dengan cantik. Kaedah-kaedah yang dikemukakan, bahan bantu mengajar yang sangat istimewa ni, mereka menang berbagai anugerah termasuk di peringkat dunia kreativiti inovatif. Mudah-mudahan dapat membantu anak kita untuk sayang kepada Quran, cinta kepada Quran, menulis macam ahli Quran. Baik, setakat itu saja dulu. Dan tuan-tuan yang melakukan kurban dan akikah, kami di Zazan Travel di bawah israf oleh yang bahagia Ustaz Faiz Mukhtar sebagai CEO Zazan Travel berbesar hati untuk bekerjasama dengan tuan-tuan bagi menjayakan impian ini.
Baik, setakat ini saja dulu. Terima kasih kepada semua yang hadir. Harap panjang-panjangkan video ni, share kepada seramai orang yang kita kenal. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i ashabil huquq alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا ورضنا وارض عنا. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تؤتيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء. يرحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna minkum. Terima kasih tuan. Kenang saya dalam doa kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.